Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Selamat pagi. Baik, berjumpa lagi kita untuk PDPR 2.0 PDPR 2.0 bagi tahun 2021. Baik, untuk 6 utarit pada minggu ni kita akan sentuh berkenaan dengan kelajuan unit 7 dalam buku teks, di mana kita akan mempelajari tentang apa itu kelajuan. Baik, sebelum kita masuk kepada konsep, okey, kita tengok objektif pembelajaran Tengok pada standard pembelajaran ni 7.1. Okey, di mana kamu akan dapat mengetahui dan menjelaskan maksud kelajuan, kemudian menyatakan unit bagi kelajuan, unit piawai untuk kelajuan. Kita ada kilometer per jam, meter per saat dan sentimeter per saat. Okey, kemudian awak akan menyelesaikan masalah berkaitan dengan kelajuan menggunakan rumus. Untuk 7.1.3 kita tak dapat nak jalankan dulu sebab ini adalah penyiasatan eksperimen. Jadi 7.11, 7.12 dan 7.14. Yang ni awak akan pelajari untuk hari ini. Baik, seterusnya kita tengok. Okey, apa itu kelajuan? Okey, sebelum ni kita dah bincang sedikit berkenaan dengan kelajuan ni. Baik, kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Maknanya cepat atau lambat objek itu sampai. Dari situ kita boleh takrifkan bahawa kelajuan ini merupakan pergerakan sesuatu objek dari satu tempat ke tempat yang lain yang diukur menggunakan masa. Baik, untuk ini maksud kelajuan ni awak kena ingat yang ni adalah fakta. Ini adalah fakta yang perlu diingat. Nanti bila keluar soalan, baik, dia akan tanya apa itu kelajuan. Baik, daripada situ awak boleh jawab. Okey, kelajuan ialah apa dia? Ni maksud kelajuan ni. Baik, seterusnya kita tengok unit kelajuan. Okey, ada tiga unit kelajuan yang awak perlu tahu pada asasnya, iaitu sentimeter per saat, meter per saat dan kilometer per jam. Sentimeter per saat ni menunjukkan jarak yang singkat lah, jarak yang amat singkat menggunakan jarak sentimeter. Meter per saat dia jarak yang lebih jauh sikit, contohnya larian 100 meter. Dan kilometer per jam ni selalunya kita gunakan untuk jarak yang jauh lah, sebagai contoh dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang. Dan kita tak gunakan masa dia saat, tapi kita gunakan jam. Kilometer per jam. Bergantung pada kesesuaian dia lah. Kilometer menggunakan jam. Selalu kilometer per jam ni kita dapat lihat dekat meter kereta ataupun motosikal. Baik, untuk meter per saat, okey, meter per saat ni selalunya untuk larian 100 meter lah kita gunakan jam randik. Dalam masa berapa saat dia boleh lari sejauh 100 km. Yang ni cikgu dah terangkan sikit kan, berkenaan dengan pelari pecut dunia. Dah cari ke belum? Awak tengok itu pun bukan fakta fakta dan sejarah dalam sains. Macam mana dia boleh dapat 9.58 saat untuk larian 100 meter. Okey, baik. Tukaran unit jarak Okey, unit jarak kita awak tahulah, yang ni dekat matematik pun awak dah belajar subjek matematik. Sentimeter ke meter awak kena bahagikan 100, meter ke kilometer awak kena bahagikan 1000.
ribu. Dari kilometer awak nak tukarkan ke unit meter, awak kena kalikan dengan 1000. Dari unit meter tukar kepada sentimeter, awak kena darabkan atau kalikan dengan 100. Yang ni awak belajar dekat subjek matematik asas dia. Okey, sama juga dengan unit masa. Kalau dari saat awak nak tukar ke minit, awak kena bahagikan dengan 60 minit. Kalau dari minit awak nak convert ataupun awak nak tukar kepada jam, awak kena bahagikan dengan 60. Begitu juga sebaliknya, dari jam kepada minit kalikan dengan atau darabkan dengan 60. Dari minit ke saat awak kena darabkan dengan 60 juga. Okey, yang ni asas. Awak dah belajar dah dalam subjek matematik. Baik, okey, kita tengok hubungan kelajuan dengan jarak. Okey, cikgu bacakan Baik. Kelajuan sesuatu objek bertambah jika objek itu bergerak lebih jauh dalam masa yang ditetapkan. Contohnya, jika 3 buah kereta berlumba dalam masa 10 saat, kereta yang paling jauh bergerak ialah kereta yang paling laju. Maknanya kat sini, awak dah tetapkan dalam masa 10 saat ataupun 10 minit ke, 10 jam ke, berapa jauh objek boleh pergi. Yang paling jauh itulah yang paling laju. Faham Contoh awak buat larian cikgu pegang jam randik. Okey, awak 10 orang beratur, cikgu tiup wisil dan cikgu tekan jam randik, awak lari. Dalam masa 10 saat, cikgu stop. Tengok siapa yang paling depan. Yang paling depan, dialah yang paling laju. Kalau untuk kelajuan dengan masa pula, kelajuan sesuatu objek bertambah jika masa yang diambil oleh objek itu lebih singkat untuk bergerak dalam jarak yang ditetapkan. Contoh, cikgu nak awak lari 100 meter. Okey, 10 orang ni tadi lari 100 meter. Siapa yang sampai dulu, dia adalah yang paling laju. Faham Sama macam kita bersukan, awak lari 100 meter, siapa sampai dulu, dia nombor 1, maknanya dia paling laju. Masa tak ditetapkan, tapi jarak ditetapkan. Macam yang mula-mula ni, hubungan kelajuan dengan jarak ni, masa ditetapkan, jarak tak ditetapkan. Faham Siapa yang kelajuan dengan jarak ni, siapa yang paling jauh, dia paling cepat. Kalau kelajuan dengan masa, siapa yang sampai dulu, dia paling cepatlah ataupun paling laju. Mudah je Okey, baik. Okey, macam mana kita nak mengira kelajuan? Ini segitiga yang cikgu cakap tu. Cara kiraannya ialah awak kena ingat segitiga ni dan kedudukan K, J dan M. J menunjukkan jarak, K kelajuan, M masa. Okey, macam mana? Okey. Awak tengok ni Okey. Kejap. Okey, baik. Kalau nak kira kelajuan, kalau awak nak kira kelajuan, awak tutup K ni. Tutup K, jarak dibahagikan dengan masa. Nampak? Jarak bagi masa. Faham Dapat? Okey, kalau awak nak kira masa dia, awak tutup masa. Awak tutup masa, tinggal jarak bahagi kelajuan. Nampak? Jarak bahagi kelajuan. Faham Andai kata awak nak cari jarak pula, awak tutup J. Tinggalnya kelajuan didarabkan dengan masa. Yang ni cikgu dah terangkan sedikit kan, awak dah boleh tahu kan. Tutup K, tutup J. Kalau atas bawah bahagi. Kiri kanan, kalau sebelah-sebelah dah darab. Boleh Ni tengok ni. Segitiga J di atas, K, M. J, K, M. Boleh ingat mudah. Inilah formula macam mana awak nak cari kelajuan, macam mana awak nak cari masa, macam mana awak nak cari jarak. Tiga ni awak boleh cari menggunakan satu formula ni, satu segitiga ni. Faham Contoh, cikgu bagi contoh Baik, awak lihat contoh pengiraan. Sebuah kapal terbang mengambil masa 2 jam untuk bergerak sejauh 600 km. Berapa kelajuannya? Okey, gunakan segitiga tadi.
Kelajuan, kelajuan jarak bahagi masa. Dia dah bagi kan jarak 600 km, awak tukarkan je. Masa dia 2 jam. Kemudian awak tengok kelajuan 600 km bahagi 2 jam bersamaan 300 km per jam. Maknanya kapal terbang tu boleh pergi sejauh 300 km dalam masa 1 jam. Kalau 2 jam, 300 kali 2, 600 km. Macam itulah cara pengiraannya. Okey, untuk kelajuan ni, tajuk kelajuan ni dia banyak berfokus kepada pengiraan. Dia banyak soalan-soalan berbentuk macam ni lah. Okey, baik. Cikgu nak awak jawab untuk tugasan 1 ni. Baik, tugasan 1, awak salin soalan dan tunjukkan jaran kira dia. Soalan 1, 2 soalan sahaja. Awak salin soalan, lepas tu buat rumus dan jalan kira. Soalan 2 pun sama. Salin soalan, buat rumus dan jalan kira dia, dapatkan jawapan. Baik, buat dalam buku nota panjang sains, buku nota tu. Buat dekat situ 2 soalan ni. Tunjukkan langkah kerja. Boleh mudah sangat. Ni mudah sangat. Awak tahu formula, awak boleh buat. Kalau tak ingat, rujuk balik video cikgu ni, tengok balik formula dia. Faham Okey, untuk tugasan kedua. Tugasan kedua. Baik, untuk tugasan kedua, buku track A sains kertas 1. Jawab soalan di dalam buku track A kertas 1 ni kertas 1. Jawab semua soalan objektif unit 4 dalam buku tersebut. Ni mudah je, dalam masa 1 minggu awak mesti boleh buat punya. Tak ada masalah. Baik, kalau ada sebarang pertanyaan, awak boleh voice chat cikgu lah, voice chat ataupun voice mail ke dekat WhatsApp ataupun Telegram secara personal lah kalau ada sebarang pertanyaan. Baik, okey, itu saja setakat ni. Sekian, terima kasih.